Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Malaysia memiliki potensi jadi negara kuasa besar ekonomi di rantau ini. Anwar. Kuala Lumpur. Malaysia memiliki potensi luas untuk muncul sebagai negara kuasa besar ekonomi di rantau ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar ketika berucap pada Majlis Makan Tengah Hari Mesyuarat Agung ke-47 Dewan Perniagaan Amerika Malaysia AMCHAM menegaskan Malaysia mesti kekal sebagai negara perdagangan dan terbuka kepada pelaburan. Kami menyatakan dengan sangat jelas kerajaan akan menyokong pelaburan dari luar negara, terutama dari Amerika Syarikat, kata beliau merujuk kepada isu domestik berkaitan dengan BlackRock. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, kerajaan sedang menangani isu kesediaan bagi melaksanakan langkah yang perlu untuk memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan terus berkembang. Kami mempunyai tenaga kerja, infrastruktur dan ekonomi, sistem semikonduktor dan kini kami giat mempercepat isu peralihan tenaga di semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak, kata beliau. Beliau berkata, Pulau Pinang merupakan contoh terbaik mengenai pelaburan daripada pelabur asing yang telah banyak memberi manfaat kepada ekonomi negara ini. Perdana Menteri berkata, kelebihan itu dapat dilihat melalui pemindahan teknologi, latihan dan penumbuhan pusat kecemerlangan. Dari peringkat awal lagi, Intel Corporation contohnya menggunakan Pulau Pinang sebagai pangkalan mereka dan kini Pulau Pinang telah muncul sebagai antara pusat utama bagi semikonduktor di negeri dan negara ini bagi proses bahagian belakang dan bahagian depan. Oleh itu, saya, kata Perdana Menteri, di sini mengakuinya secara pribadi dan terima kasih atas keyakinan Anda dan kami akan memberikan semua sokongan dan bantuan yang diperlukan untuk memudahkan dan kami akan mempercepat proses pelaburan, kata Perdana Menteri. Dia juga berkata, walaupun terdapat peningkatan pelaburan dari Eropa, khususnya Jerman dan Netherlands, dan juga China, namun secara kumulatif, Amerika Syarikat merupakan pelabur terbesar di Malaysia. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Malaysia dikorbankan China? Sabar. Perdana Menteri kita Anwar kata, tidak perlu bimbang. Kuala Lumpur. Rakyat tidak perlu bimbang atau takut dengan penguasaan China dari segi ekonomi, ketenteraan, dan teknologi. Karena Malaysia mempunyai pendirian neutral atau berkecuali dalam menentukan hala tuju negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, propaganda dan naratif yang diwujudkan sesetengah pihak harus disangkal kerana keazaman Malaysia untuk menjalinkan kerjasama ekonomi bukan sahaja dengan China, malah negara-negara lain. Ujarnya, kerjasama bersama China melangkaui perdagangan dan pelaburan apabila pandangan mengenai isu semasa telah dibincangkan bagi manfaat kedua-dua buah negara. Orang kata, Malaysia adalah sebuah negara yang ekonominya semakin berkembang. Jangan biarkan China menyalahgunakan, mendapat keistimewaan atau memeras ugut negara. Saya kata tidak. Sebaliknya, kami, Malaysia dan China, ingin mendapat manfaat daripada satu sama lain, ingin belajar daripada satu sama lain, kedua-dua pihak
mendapat keuntungan, dan daripada kerjasama ini kami dapat membantu rakyat, baik Malaysia maupun China. Kebimbangan kita hari ini adalah masa depan anak-anak kita, kualiti pendidikan, kemudahan melalui TVET, melalui kecerdasan buatan AI, dan digital. Semua isu ini kita bincangkan bersama dengan China. Katanya ketika berucap dalam majelis makan tengah hari Komuniti Perniagaan China dan Malaysia di sini hari ini. Tambah Anwar, sikap kepimpinan China yang sangat mesra, berbudi bahasa, penuh hormat menghormati, dan memahami perbezaan budaya adalah sangat berbeza seperti yang digambarkan di tempat lain. Malah kata Anwar, sepanjang perbincangan berjam-jam lamanya dengan Perdana Menteri China, Li Qiang, tidak terlangsung kelihatan sombong, bersikap merendah-rendahkan atau ultimatum. Walaupun ada isu menjadi perbalahan, tetapi kita berbincang sebagai rekan kongsi yang sama rata. Sebab itu, saya ingin menggunakan peluang ini untuk meredakan kebimbangan orang lain, lebih-lebih lagi rakyat Malaysia. Dalam kebanyakan perjumpaan saya dengan ramai rekan di luar negara, terutamanya Barat, soalan asas yang ditanya ialah sama ada hubungan komprehensif dan strategik dua hala yang dipertingkatkan bersama China akan mengorbankan Malaysia sebagai sebuah negara kecil. Saya telah beri jaminan kepada mereka berdasarkan sejarah terdahulu dari zaman Maharaja di China dan Sultan di Melaka. Tetapi mereka yang wujudkan naratif ini menolak, malah bertubi-tubi soalan dan propaganda lain dibangkitkan, ujarnya. Nah, jadi apa kata kalian? Adakah keputusan Perdana Menteri ini satu keputusan yang akan membawa hala tuju yang lebih besar kepada negara kita? Ataupun sebaliknya? Utarakan pendapat Anda semua di ruangan komen. Terima kasih. Keterbukaan dan ketegasan. Ini adalah antara ciri-ciri yang kita perlu untuk memastikan negara kita kekal stabil. Manakala pengampu atau penjilat adalah antara jenis-jenis orang yang bagi saya hanya merugikan untuk kita. Orang-orang seperti ini, mereka hanya akan mementingkan diri mereka sendiri dan hanya fokus untuk kebaikan mereka sendiri semata-mata dan tidak kisah terhadap orang sekeliling mereka. Apakah pendapat Anda tentang perkara ini? Melalui satu penulisan yang telah ditulis oleh Dr. Muhammad Fitri Muhammad Yusuf, pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhadapan pelbagai cabaran kompleks memerlukan pendekatan bijaksana. Dalam konteks domestik, 3 isu menonjol, yaitu pelaksanaan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA 63, serta usaha mengembalikan hak Sarawak dan Sabah, cadangan mengembalikan 20% cukai kepada kerajaan negeri dan pengapungan harga diesel dan subsidi bersasar. Suara tuntutan hak dakwaan terhakis sejak pembentukan Malaysia dalam MA 63 seperti immigration, pendidikan, kuasa perundangan, peruntukan kewangan, kerajaan tempatan dan kawalan hasil bumi seperti minyak serta gas semakin lantang beberapa tahun ini. Ia tentunya memberikan cabaran kepada Perdana Menteri, terutama bagaimana memenuhi tuntutan itu tanpa mengganggu keseimbangan kuasa dalam persekutuan. Anwar perlu menunjukkan komitmen nyata dalam mengembalikan hak terbabit melalui tindakan konkret. Jika dilihat dari segi keterbukaan, Perdana Menteri membuka pintu rundingan dan dialog. Agenda mengembalikan
semangat ME63 dipersetujui bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Sarawak serta beberapa perkara yang boleh dilakukan segera seperti pertambahan peruntukan keuangan. Kemajuan dalam rundingan menunjukkan perkembangan sehat, tetapi beberapa perkara seperti pendidikan dan agihan hasil petroleum perlu diselesaikan. Sekiranya isu ini tidak ditangani dengan baik, ia boleh dilihat kelemahan dalam kawalan pentadbiran sekaligus mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, kejayaan Sarawak dan Sabah itu menghasilkan momentum kepada negeri lain mengemukakan tuntutan. Pulau Pinang misalnya mencadangkan kepada Anwar yang juga Menteri Keuangan untuk mengembalikan 20% cukai seperti mana yang pernah dipohon oleh Kerajaan Johor. Malah Sabah mencadangkan agar 40% hasil cukai dikembalikan kepada kerajaan negeri. Pemimpin kerajaan negeri berpandangan berhak mendapat pulangan lebih besar daripada hasil cukai dikutip Kerajaan Persekutuan untuk menampung pembangunan infrastruktur. Sudah tentu ini menimbulkan cabaran kepada Perdana Menteri untuk mencari jalan tengah yang dapat memuaskan kehendak negeri tanpa menjejaskan kestabilan fiskal negara. Tuntutan keuangan semakin meningkat. Perdana Menteri berusaha mendengar dan merunding, tetapi penyelesaian akhir memuaskan semua pihak masih belum tercapai. Jika tuntutan ini tidak ditangani, ia boleh mencerminkan ketidakmampuan pentadbiran mengawal tuntutan keuangan semakin meningkat daripada negeri. Tuntutan keuangan semakin meningkat ini juga boleh dilihat antara faktor menyumbang kepada pelaksanaan subsidi bersasar petrol bermula pengapungan harga diesel. Walaupun tidak populer, penyasaran subsidi bersifat strategik dan signifikan dalam usaha mengurangkan ketirisan sekaligus memastikan ia sampai kepada golongan benar-benar memerlukan, manakala penjimatan pula boleh digunakan untuk tujuan seperti menambah baik perkhidmatan pengangkutan awam. Namun, cabaran utama adalah bagaimana mengurangkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan menengah yang mungkin terkesan daripada kesan limpahan akibat kenaikan harga bahan api. Keterbukaan pentadbiran pendidikan menteri dalam pelaksanaan subsidi bersasar boleh dilihat dari segi usaha kerajaan mengadakan sesi penerangan dan dialog dengan pelbagai pihak berkepentingan. Malangnya, ada pihak tertentu sengaja memutarbelitkan fakta hingga menimbulkan kegusaran rakyat. Justru jika hal ini tidak diurus dengan baik, ia boleh dilihat sebagai kegagalan dalam mengawal pelaksanaan dasar berimpak tinggi. Daripada analisis ketiga-tiga isu ini, terdapat petunjuk pentadbiran Perdana Menteri berhadapan cabaran agak getir menyelamatkan negara di belenggu hutang sekitar 1,5 triliun juta ringgit. Namun, keterbukaan pentadbiran dapat dilihat melalui usaha berunding dan mendengar pandangan pelbagai pihak, tetapi ia perlu disertai tindakan konkret dan hasil memuaskan untuk mengelakkan kerajaan dilihat hilang kawalan. Perdana Menteri perlu menunjukkan kepimpinan tegas dan berwawasan, tetapi memastikan tindakan diambil berteraskan keadilan dan kemampuan untuk mengelakkan ketidakstabilan jangka panjang. Realitinya, dalam dunia politik dinamik, keupayaan mengadaptasi dan mengurus perubahan dengan sikap adalah kunci kepada kejayaan pemimpin. Penulis adalah pencerah kanan Pemikiran Kritis dan Kreatif College Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur.